Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Tapi dalam banyak-banyak cerita, Abang dah lama tak rasa sedih dengan cerita yang Abang dapat. Selalunya Abang akan rasa seram, tapi cerita kali ni Abang rasa sayu betul-betul. Kali terakhir Abang rasa betul-betul sayu adalah kisah seorang emak yang kehilangan anak dia. Ingat kan yang kisah makcik India tu? Yang berlaku dekat satu estate kalau tak silap Abang, anak lelaki dia accident kalau tak silap Abang ceritanya. Dan tajuk YouTube tu adalah Mak. Kalau tak silap Abang, nanti Abang letakkan dia punya link dekat kawasan description area description box. Jadi bolehlah kalau nak tengok ulang tengok balik cerita tu. Itu antara cerita yang Abang rasa waktu Abang sampaikan dia sangat sedih. Dan perasaan tu datang semula pada hari ni. Abang dapatkan satu cerita yang melalui email dihantarkan kepada Abang oleh seorang budak lelaki dan Abang rasa betul-betul tersentuh, berlaku pada tahun 2011. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa, Abang mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan kepada Abang oleh seorang budak lelaki, tapi bukan cerita dia, ia adalah cerita sepupu dia yang bernama Nina, berlaku pada tahun 2011. Tapi Nina ni bukanlah nama sebenar, nama yang Abang bagi. Sebab dia tak kasih gunakan nama sebenar, sebab Nina masih lagi ada mak ayah, masih lagi ada keluarga. Takut-takut kalau Abang tersalah cerita, dia menjadikan keluarga ni jadi sedih. Kisahnya berlaku pada tahun 2011. Kalau tak silap Abang, waktu tu hujung-hujung tahun 2011. Nina ni masa tu baru lepas habis peperiksaan PMR. Jadi selepas habis peperiksaan PMR, pada waktu tingkatan 3 bulan 2011, dia telah terpilih untuk jadi pengawas bila dia naik tingkatan 4 nanti. Jadi Nina ni tinggal dekat dalam satu rumah panjang dan dia adalah bersuku Iban. Jadi dia kata, bukan dia katalah, jadi dapat peluang untuk menjadi pengawas pada tingkatan 4 adalah satu yang sangat dibanggakan oleh Nina. Sampaikan semua yang ada dekat rumah panjang tu tahu tentang cita-cita Nina untuk menjadi orang yang pandai, untuk menjadi seorang pengawas yang boleh memberi sumbangan pada sekolah. Nina pula dikenali sebagai seorang budak yang baik, kawan yang baik, sedara yang baik, pelajar yang pintar dan selalu mendapat tempat di hati cikgu-cikgu. Dan dia memang selalu disebut-sebut sebagai seorang bakal pengawas yang akan menyerlah pada tahun berikutnya, iaitu 2012. Jadi pada waktu tu, mak bapak dia buat persediaan untuk masuk ke sekolah, masuk ke tingkatan 4, beli barang-barang keperluan, termasuk belikan beg baru sebagai meraihkan Nina punya kecemerlangan. Pada waktu tu dia belum lagi dapat keputusan PMR. Tapi walaupun belum dapat keputusan PMR, satu keluarga tahu yang Nina pasti akan dapat keputusan yang cukup cemerlang, menjadi kebanggaan rumah panjang dia, menjadi kebanggaan orang Iban pada waktu tu. Tapi orang Iban Abang juga yang pandai-pandai. Kawan Abang pandai jadi doktor. Okey, itu sambungannya. Itu selingannya. Jadi kisah ni bermula bila keputusan PMR dikeluarkan pada pagi Sabtu kalau tak silap Abang. Pada pagi Sabtu keputusan PMR tu dikeluarkan. Jadi pada petang Jumaat, kalau tak silap kalau Abang tersalah Abang minta maaf. Pada petang Jumaat, kesemua ahli keluarga nampak perubahan Nina. Nina seolah-olah gembiranya lain macam. Dia seolah-olah dah mendapat keputusan penuh A. Dia macam dah seolah-olah tahu yang dia akan mendapat satu berita yang sangat gembira. Jadi disebabkan kegembiraan dia tu, keseluruhan ahli keluarga rumah panjang sangat gembira lah, sangat seronok bila tengok kemeriahan Nina. Pada pagi Sabtu, cadangnya Nina akan mengambil keputusan dengan adiknya. Tapi sebelum keputusan nak diambil, Nina pergi beli baju pengawas dia dulu. Jadi pada pagi Sabtu tu bila keputusan dah keluar, Nina pun dengan adik dia pun pergilah ke kedai untuk beli baju pengawas.
Memang lepas tingkatan 4 memang dia tak nak sekolah, dapat sekolah asrama penuh pun dia tak nak pergi, dia cakap, sebab dia nak sekolah tu juga. Jadi lepas habis dia beli baju pengawas, kalau ikut rencananya, dia akan pergi ke sekolah untuk ambil keputusan PMR. Tapi takdir Tuhan dah menentukan, dalam perjalanan Nina untuk ambil keputusan PMR, waktu melintas jalan, Nina dilanggar dan meninggal dekat tempat kejadian. Tapi ada satu peristiwa yang pelik pada waktu tu, iaitu sewaktu nak melintas jalan, sambil memegang baju sekolahnya, memeluk baju sekolahnya dan sebelah tangannya memimpin adiknya, Nina tiba-tiba melintas meluru ke tengah jalan sambil berteriak, "Tunggu aku." Itu sahaja perkataannya, lalu dia berlari ke tengah jalan dan dilanggar. Benda tu terjadi begitu pantas, sampaikan adik Nina tak dapat nak tahan akak dia, berlari ke tengah jalan dan dia meninggal kat tempat kejadian. Belum sempat dia ambil keputusan PMR dia. Dan itu menjadi sesuatu benda yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan bagi semua orang Rumah Panjang pada waktu tu. Jenazah Nina diuruskan seperti adat Iban dan dibawa ke Rumah Panjang untuk sebelum dimakamkan, untuk dilihat, untuk sebagai perpisahan, salam perpisahan terakhir bersama keluarga, kawan-kawan dan keseluruhan ahli rumah panjang tu. Dia dibawa ke Rumah Panjang tu untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan kali terakhir. Dan semua barang-barang peribadi Nina telah dikumpulkan, sebab pada hari esoknya dia akan dikebumikan di satu tempat yang disediakan untuk penganut-penganut, kalau tak silap abang, Kristian, penganut-penganut Kristian, orang-orang Iban. Jadi pada hari itu memang tak ada peristiwa yang pelik berlaku. Semuanya dalam keadaan sedih, cuba menerima apa takdir yang terjadi. Yang paling menyedihkan adalah adik dia juga dengan mak ayah dia. Sebab Nina tak dapat pakai baju sekolah pengawas yang dia idam-idamkan daripada kecil. Dia memang teringin sangat nak jadi pengawas tapi dia tak dapat. Dan yang kedua, dia teringin nak tengok keputusan peperiksaan dia yang dia yakin memang dapat keputusan yang sangat baik. Tapi dia tak dapat lakukan kedua-dua benda ni. Keesokan harinya, jenazah Nina dibawa ke tanah perkuburan bersama-sama dengan barang-barang peribadinya, termasuk dengan baju, termasuk dengan kasut, aksesori-aksesori dia dan barang-barangan kesayangan seperti cenderahati sekolah, apa-apa je yang disayangi oleh Nina dibawa ke kubur bersama-sama. Tapi bukanlah digunakan untuk ditanam bersama-sama dengan jenazah Nina, tapi akan dibakar bersebelahan dengan kubur Nina supaya dapat dihantar ke alam sebelah mengikut kepercayaan orang Iban. Jadi, barang-barang Nina tak ada satu pun yang tertinggal. Cumanya pada waktu tu, mengikut adat Iban, barang-barang ini tidak boleh disentuh sesuka hati. Sebab kalau tersentuh pada orang yang salah, semangatnya akan mengikuti orang tu. Bukan hantu, tapi semangatnya. Jadi semua saudara mara pun menolong-nolonglah membawa barang-barang ke tanah perkuburan. Selepas jenazah Nina dikebumikan, barang-barang tu semua dibakar. Selepas habis dibakar, orang yang bagi cerita ni iaitu sepupu Nina pun balik daripada tanah perkuburan, balik ke Rumah Panjang dia. Nak jadi cerita Rumah Panjang, daripada Rumah Panjang ke tapak perkebumian tu lebih kurang 40 ke 50 minit kalau naik kereta. Pada waktu tu sepupu Nina naik motor bersama dengan, kalau tak silap, bersama dengan abang dia. Jadi kedua-dua yang naik motor tu adalah sepupu Nina dan dua-duanya lelaki. Jadi dalam perjalanan balik daripada tanah perkuburan, abang dia tiba-tiba berhenti di pertengahan jalan. Tujuannya adalah nak menyalakan rokok. Pada waktu tu lebih kurang tengah hari. Dia matikan enjin. Tujuannya adalah untuk jimatkan minyak kan. Bila enjin dimatikan dan rokok dinyalakan, tiba-tiba mereka berdua terbau sesuatu benda yang sangat wangi. Dan bau tu tak tahu datang daripada mana, tapi seolah-olah bau tu mengelilingi mereka berdua. Waktu tu si pemberi cerita rasa takut sebab mereka semua baru balik daripada kubur. Kalau yang mengelilingi mereka itu adalah roh Nina,
mereka tak adalah takut sangat. Tapi kalau diorang takut kalau yang mengelilingi mereka pada waktu tu bukanlah roh Nina, tapi roh orang lain. Jadi disebabkan tu, terlalu banyak berfikir, si pemberi cerita jadi takut. Waktu tu, si pemberi cerita nak tanya dengan abang dia, sebenarnya bau ni datang daripada mana? Tapi abang dia memberi isyarat supaya senyap, jangan banyak cakap. Kita diam saja, biarkan dia mengelilingi motor kita. Itulah yang abang dia cakap. Abang dia tak kasih bising. Selepas beberapa minit, bau wangi tu mengelilingi motor mereka berdua. Tiba-tiba, dengan tak disangka-sangka, horn motor tu tiba-tiba berbunyi dengan sangat kuat. Tan, tan, tan. Sampaikan kedua-dua adik-beradik ni jadi gelabah. Padahal pada waktu tu, motor dia dah pun dimatikan. Bukanlah dalam keadaan enjin terpasang. Enjin dah pun dimatikan. Tapi macam mana bunyi exhaust pula, bunyi horn boleh tiba-tiba berbunyi. Jadi si abang kepada si pemberi cerita, cepat-cepat cari suis, putuskan supaya bunyi horn dimatikan. Selepas bunyi horn berjaya dimatikan, diorang berdua start enjin motor dan pergi daripada situ. Bila sampai dekat rumah panjang, si pemberi cerita ceritakan hal ni kepada ketua rumah panjang. Nak jadi cerita juga, ketua rumah panjang pada waktu tu memang boleh mengubat-ngubat orang sebab dia pun orang tua. Jadi selepas diceritakan, si pemberi cerita ni diberitahu oleh ketua rumah panjang merangkap bomoh tadi. Dia kata mungkin sewaktu mengangkat-angkat barang tu, motor tempat diorang naik, motor yang diorang gunakan untuk ke tanah perkuburan, telah tersentuh salah satu barang peribadi yang sangat dekat dengan yang meninggal, Nina. Mungkin motor tu tersentuh dengan barang peribadi yang sangat peribadi pada Nina. Jadi disebabkan tu, mungkin roh Nina mengelilingi diorang seolah-olah macam nak ikut balik. Bila dengar macam tu, kata si pemberi cerita, dia tak adalah takut, tapi dia rasa sayu, dia rasa sedih. Dia rasa macam dia tak dapat lagi nak bermesra dengan Nina, tak dapat lagi nak berborak dengan Nina seperti selalu. Tapi peristiwa ni memberi kesan pada dia. Selepas habis diceritakan oleh bomoh sebenarnya apa yang berlaku, si bomoh tadi merangkap ketua rumah panjang, membacakan doa-doa dalam bahasa Iban dan sembuhkan dia ke ubun-ubun si pemberi cerita. Dengan tujuan adalah untuk memutuskan supaya roh-roh yang ikut tidak mengikuti lagi dan balik ke alam yang sepatutnya. Jadi selepas membacakan doa tu, rasa tenang sedikit, kata si pemberi cerita. Dia tidaklah rasa begitu sedih, tapi peristiwa ni cukup memberi kesan pada dia. Seseorang yang dia kenal akhirnya berada di alam lain, tak sama dengan dia. Cerita ni tak tamat dekat sini aja. Cerita ni bersambung pada seminggu selepas tu. Pada waktu tu berlaku bukan pemilihan, tapi pengawas dah dipilih kan, dekat sekolah tu pengawas dah dipilih. Jadi semua pengawas dikumpulkan pada hari Sabtu. Tujuannya adalah untuk minggu orientasi untuk pelajar-pelajar pengawas tingkatan 4. Pelajar tingkatan 4 yang terpilih jadi pengawas adalah seramai sepatutnya 21 orang. Tapi yang datang pada hari itu adalah 20 orang. Seorang itu adalah Nina, sudah pun meninggal dunia. Jadi yang datang 20 orang. Daripada 20 orang tu mereka dibahagikan dalam 4 kumpulan dan masing-masing diberikan tugas untuk menjaga sebutir telur. Itu memang selalulah kalau kita kem-kem motivasi dibagi telur tu kan. Tujuannya adalah untuk melatih sifat amanah dan berhati-hati. Jadi aktiviti seterusnya diorang ada ceramah dan pada malamnya diorang menjalani aktiviti burung hantu. Biasalah, burung hantu tu memang menjadi aktiviti kalau dalam kem motivasi. Mereka dikendaki berjalan dalam satu belukar, tapi belukar tu dah ada trek tempat dia jalan dan dah ada tali warna putih untuk pelajar-pelajar pegang supaya pelajar tidak sesat. Jadi satu grup ke satu grup semuanya berjalan mengikuti aktiviti
burung hantu daripada titik pertama hinggalah ke titik terakhir. Selepas semua pelajar telah melalui proses permainan burung hantu, mereka semua dikumpulkan dekat depan sekolah. Dekat sini peristiwa yang seram berlaku. Sewaktu tu, di kalangan 20 orang tu, ada seorang budak perempuan, muka dia macam pucat. Jadi kawan-kawan dia tanya, kawan-kawan sebelah tanya, kenapa kau? Macam tu lah. Dia kata, aku ternampak Nina dalam hutan tadi. Tiba-tiba abang seram. Tadi sedih, ni seram pula. Dia kata dia nampak Nina dekat dalam hutan tadi. Dan Nina berpakaian sekolah. Dan Nina terapung. Rambutnya diikat dengan reben. Tapi yang pelik, dia terapung. Aku tahu tu Nina, dia kata. Dan disebabkan tu aku rasa macam takut lain macam. Sebab kita semua tahu Nina dah meninggal. Jadi bila kawan-kawan yang lain dengar pengakuan si budak perempuan ni, masing-masing jadi macam seram sejuk lah. Sebab dah seminggu Nina meninggal. Yang datang tu mungkin roh. Sebab Nina kan dia nak sangat jadi pengawas kan. Jadi mungkin dia nak join sekali aktiviti dengan kawan-kawan dia. Itu yang kawan-kawan dia fikir. Jadi bila dah semuanya berkumpul dekat padang sekolah, dan padang sekolah pada waktu tu malam, walaupun malam masih lagi terang lah, ada spotlight, ada cikgu pun ada 2-3 orang, termasuk cikgu yang in charge benda tu adalah seorang cikgu daripada Semenanjung katanya, beragama Islam. Tengah-tengah cikgu tu menyusun-nyusun pelajar, di akhir aktiviti tu ada aktiviti kira. Setiap orang kena sebut nombor 1, 2, 3, 4, 5, macam tu lah. Jadi pelajar-pelajar pun sebutlah nombor 1, 2, 3 sampai ke 20. Tiba-tiba ada orang sebut 21. Tak puas hati, kira balik 1, 2, 3, hujungnya 21. Cikgu tu tengok balik senarai pelajar. Berapa orang sebenarnya yang datang sepatutnya? Bila dikira-kira, memang betul yang datang 20. Memang sepatutnya 21, tapi yang satu tu dah tak ada dekat dalam dunia ni. Jadi cikgu ni minta sekali lagi kira, kali ini dengan berdiri. Berdiri, semua orang bila sebut 1 kena berdiri. Jadi sebutlah 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri sebut 21. Bila dia sebut 21, semua orang baru nak tengok, hilang. Tak tahu ke mana. Cikgu tu punya berdebar, dan kali ni cikgu ni pula yang kira. 1, dikira ikut kepala pula. 1, 2, 3, 4. Betul-betul cikgu tu kira, di akhir nombor adalah 21. Dan dia tunjuk kepada kepala seorang budak perempuan dengan mukanya tertunduk ke bawah. Dan bila cikgu tu minta pelajar tu berdiri, pelajar yang ke-21 tu berdiri dan diangkat muka. Rupanya dia adalah orang yang melihat Nina di dalam hutan sebelum tadi. Dengan kata lain, dia menyebut 2 kali nombor. Sepatutnya, contoh, dia nombor 19. Tapi bila 21, dia pun sebut 21. Macam mana benda tu terjadi? Memang susah sangat nak dijelaskan. Tapi itulah yang terjadi. Selepas budak tu berdiri, cikgu minta dia nyatakan, kenapa awak sebut 21? Dan budak tu tanpa segan silu, tanpa rasa ragu-ragu, dia terus sebut, Nina. Saya menyebut nombor Nina. Dan dia terus terjatuh, dan bila dia jatuh, dan seram pula. Dan bila dia terjatuh, dia merekut dan dia terus histeria, menjerit-jerit. Tapi bukan berhenti kat setakat itu. Semua pelajar pengawas perempuan yang ada dekat padang sekolah pada waktu tu, di antara 20 orang tu, semuanya histeria. Jadi semua pelajar-pelajar angkat pelajar-pelajar yang kena histeria masuk ke dalam dewan. Sebab dewan keadaannya berbumbung. Padang sekolah keadaannya tak berbumbung. Takut nanti ialah dalam keadaan yang tak berapa elok lah kan. Mereka semua dibawa ke bawah bumbung. Jadi dimintalah cikgu tu buat macam-macam usaha. Sebab cikgu yang in charge pada malam tu adalah cikgu Islam tadi. Jadi cikgu tu ruqyah, baca baca surah tu, baca surah ni. Kejap-kejap okey, kejap-kejap tak okey. Kejap-kejap tak okey, kejap-kejap tak okey. Tapi akhirnya
Cikgu tadi laungkan azan. Sekuat-kuatnya bergema satu dewan. Bila azan dilaungkan, barulah semuanya berhenti. Histeria semua hilang macam tu aja. Dan semuanya pulih seperti sedia kala. Tapi yang tak pulih adalah budak yang merekod tadi. Budak yang nampak Nina dekat dalam hutan. Dia aja yang tak pulih. Jadi semua pelajar-pelajar balik ke asrama masing-masing. Tapi pelajar yang kena yang kerasukan pertama kali tu, dia dibawa balik ke rumah. Bila duduk dekat asrama, cerita ni jadi heboh. Walaupun waktu tu pelajar-pelajar lain belum ada pengawas-pengawas lain. Jadi pengawas-pengawas pun jadi kecoh lah dengan cerita ni. Mula-mula tidur tak ada masalah. Lebih kurang pukul 3-4 pagi, tiba-tiba asrama perempuan jadi kecoh sangat-sangat. Sebab kebanyakan daripada pengawas-pengawas perempuan kena sekali lagi histeria. Dan bila kena lagi histeria, ustaz dipanggil untuk buat ruqyah. Seorang ustaz dipanggil. Dan selepas ustaz tu dipanggil, dibelaungkan azan, dibacakan ayat-ayat ruqyah, barulah semuanya reda. Jadi selepas semuanya reda, si ustaz tadinya tanya kepada kawan-kawan yang tahu apa kaitan. Sebab sebelum ni, tak ada orang pun kena histeria sewaktu buat aktiviti burung hantu. Walaupun melalui ibu luka kecil tadi, tapi memang tak pernah orang kena histeria. Ni mesti ada sesuatu yang bersangkut paut ni. Jadi kawan-kawan yang tahu tentang cerita pun ceritalah. Yang budak yang dibawa balik ke rumah tadi tu, dia ternampak roh Nina dekat dalam hutan. Terapung. Seolah-olah macam nak join aktiviti diorang bersama-sama dengan pengawas. Jadi dengan kata lain, si ustaz tadi tu tahulah mana datangnya puncanya daripada peristiwa histeria ni berlaku. Jadi malam tu berlalu macam tu aja dan esok pagi semuanya balik ke rumah masing-masing, tak ada apa-apa berlaku. Cumanya peristiwa nampak Nina menjadi satu berita yang hangat keesokan harinya. Semua orang bercakap. Tapi kebanyakan kawan-kawan Nina anggap tu sebagai lawatan seorang roh kawan nak menyertai aktiviti abang cakap pengangkap, aktiviti pengawas. Cerita belum tamat lagi dan kesudahan cerita ni betul-betul menyedihkan. Bila abang dapat, abang rasa betul-betul tersentuh di lubuk hati yang terdalam. Abang tak tahu kenapa. Kalau berkaitan dengan anak-anak sekolah, budak-budak kecil, mesti sedih. Lepas tu dia kata, abang ni dah merarut dah, cepat mula cerita. Okey, abang sambung cerita. Jadi, budak yang kena rasuk tadi, yang nampak Nina tadi, dibawa balik ke rumah panjang dia. Dia pun budak Iban juga, berbangsa Iban. Dan dia dibawa ke rumah panjang dia. Jadi, bila dia dibawa ke rumah panjang dia ni, dia dirujuk kepada, dia masih lagi belum baik, dia masih lagi dalam keadaan yang tak sedar, kejap-kejap sedar, kejap-kejap tak sedar. Jadi keluarga dia ni panggil lah, minta lah diubati. Mula-mula rumah panjang ni macam malas nak ambil, bukanlah malas nak ambil kisah, tapi relax dululah dia kata. Kita tengok macam mana keadaan. Tapi mak bapak kepada budak ni rasa benda ni perlu diselesaikan segera. Jadi dipanggillah seorang sami budak untuk ubati budak ni. Tak jalan. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dipanggil pula seorang sami Hindu. Cuba ubati juga, tapi tak boleh. Tetap juga jadi benda yang sama. Budak tu tetap kerasukan. Dan panggil juga seorang ustaz. Ustaz tu dipanggil, tapi tetap juga jadi benda yang sama. Jadi ketiga-tiga agama ni dah dipanggil. Ketiga-tiga ahli perubatan daripada tiga agama yang berlainan telah dipanggil untuk mengubati. Tapi tak ada seorang pun berjaya. Berjaya sekejap, tapi lepas tu jadi balik. Tapi susah nak cakap kan, kalau berkaitan dengan makhluk alam sebelah ni, kita susah nak cakap. Dan akhirnya budak ni dirujuk kepada seorang bomoh di satu rumah panjang. Namanya bomoh tu dipanggil Manang. Kalau tak silap abang, dia kata dalam perkataan Iban, Manang tu bermaksud bomoh. Tapi abang gunakan perkataan bomoh lah je. Jadi dia ni, budak ni pun dibawa oleh mak ayah dia merujuk kepada bomoh orang Iban. Dan bomoh tu pun mulakanlah upacara. Mulakan upacara berinteraksi dengan siapa yang merasuk budak ni. Cuba bercakap. Cuba untuk dapatkan maklumat bagaimana nak selesaikan benda ni. Waktu tu,
Tak ada pun dengar apa-apa. Budak tu dalam keadaan yang kena rasuk dan bomoh Manang tadi tu duduk je dekat depan budak tu baca mentera-mentera dia sambil dia kejamkan mata. Dia baca dan dia fokus untuk kejamkan mata dan akhirnya selepas beberapa ketika si budak yang kena rasuk tadi pulih keadaan seperti sedia kala dan bomoh tu pun bukakan mata. Lalu bomoh tu cakap, sebenarnya budak ni kena rasuk dengan arwah Nina. Kenapa dia kena rasuk dengan arwah Nina? Itu jadi persoalan yang paling besar. Dan bomoh tu sambung, dia dirasuk semata-mata untuk memberitahu kita semua yang dia teringin sangat nak tahu keputusan PMR dia. Sebab dia meninggal pada hari dia nak ambil keputusan PMR tapi dia tak sempat nak tengok. Jadi bila dengar macam tu, berita ni disampaikan oleh orang ramai kepada mak bapak Nina. Minta tolong mak bapak Nina supaya buat sesuatu, ambil keputusan, buatlah apa-apa yang patut dengan keputusan tu. Jadi selepas berita tu disampaikan, mak bapak Nina pun teruslah pergi ke sekolah keesokan harinya dan ambil keputusan Nina dekat sekolah. Dalam keadaan air mata, mak Nina tengok keputusan anak dia memang sangat cemerlang lah, sangat bagus Nina punya keputusan. Dan selepas tu mak bapak Nina pergi jumpa dengan bomoh Manang tadi tu untuk tanya apakah tindakan selanjutnya. Bomoh tu cakap, pertama, bacakan keputusan tu dekat kubur dia. Yang kedua, bakar keputusan tu supaya moga-moga boleh sampai kepada dia di alam sebelah mengikut kepercayaan orang Iban. Jadi dengan berat hati, mak ayah Nina bawa keputusan tu bersama dengan semua saudara mara dan kawan-kawan pergi ke kubur Nina. Dan dengan air mata, mak dia panggil Nina, seru Nina. Dengan keadaan yang berat, hati yang berat, mak dia bacakan keputusan dia satu persatu. Contohlah, Nina, mak datang. Mak akan bacakan keputusan yang Nina dapat. Harap-harap dengan ini Nina akan rasa lebih tenang di sana. Dengan keadaan air mata berjujuran ni, mak dia sebut, Nina dapat bahasa Melayu A, Nina dapat matematik A, Nina dapat lukisan A. Semua subjek ni dapat keputusan yang bagus. Dan subjek yang paling Nina suka iaitu pendidikan seni pun Nina dapat A. Tahniah nak dari emak. Mak sangat bangga. Ayah sangat bangga dengan keputusanmu. Amanlah di sana. Selepas habis membacakan keputusan, dengan linangan air mata bersama dengan kawan-kawan Nina semua, bersama dengan saudara mara dan juga orang yang memberikan cerita ni, keputusan tu dibakar di sebelah kubur Nina. Dan keputusan tu hangus dengan harapan keputusan tu sampai ke tangan Nina untuk Nina nikmati, untuk Nina rasa bangga dengan segala usahanya. Dan sejak daripada tu tak ada lagi gangguan yang berlaku di sekolah, tak ada lagi gangguan yang berlaku di kalangan kawan-kawan dan juga saudara mara. Seolah-olah Nina dah terima takdirnya untuk mati muda. Dah terima takdirnya untuk mati dalam keadaan yang tak sempat untuk lakukan benda-benda yang dia minat dalam keadaan umur yang terlalu muda. Jadi cerita kali ini memberi pengajaran untuk kita saling menghargai. Walaupun kita masih lagi muda tapi kita belum tahu lagi bila ajal kita, dan kita cuba menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita. Supaya dengan cara menghargai ini, kita rasa lebih dekat, lebih menyayangi satu sama lain. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita kali ini. Terima kasih juga pada yang memberikan cerita, telah berjaya menyebabkan abang rasa sedih sangat-sangat. Sebab abang dah kehilangan ramai kawan kan di seumur ini ni, kehilangan kawan-kawan sebab daripada COVID hari itu. Jadi ramai kawan-kawan abang yang dah meninggal, termasuk ada anak buah abang meninggal baru-baru ni, maklum abang meninggal, nenek abang meninggal dalam tahun yang sama. Jadi mungkin perasaan tu terbawa sewaktu menceritakan kisah ni.
Abang rasa begitu sedih bila dapat kisah ni, dan abang hanya dedikasikan kisah ni dalam satu video saja. Moga-moga menjadi kenangan untuk keluarga Nina. Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada di bait-bait cerita yang abang sampaikan ni ada yang abang terubah sikit, ada yang abang rasa tak cerita atau terlupa. Moga-moga cerita ni menjadi kenangan buat keluarga Nina. Nama sebenar abang tak nak, terpaksa abang sembunyikan untuk menjaga sensitiviti dan keluarganya. Jadi terima kasih juga yang mendengarkan cerita abang, terima kasih yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Yang masih lagi nak dapatkan boleh tekankan link yang abang sediakan dalam ruangan description area. Jadi hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.